Waalaikumsalam. Nai Maksu. Abang, baik kan? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Abang semua. Kepada yang share poster pada 2-3 jam yang lalu, saya ucapkan terima kasih kerana memberi ruang dan peluang kepada saya, walaupun ramai yang komen ada bola. Saya rasa dah habis dah kot bola sebab start pukul 10.30. So sejam setengah patutnya dah habis lah ni. Okey, apa-apa pun saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Okey, hari ni semalam semalam 20 hari bulan Januari. Ni pagi ni pukul 12.03 minit 21 Januari. So kita cerita pasal semalam lah. So semalam adalah tarikh perjanjian Pangkor ditandatangani lah. Saya tak pastilah betul ke tak tarikh perjanjian Pangkor ni. Cuma apabila saya tengok poster yang saya up tu sebenarnya dah viral di TikTok. Dan poster tersebut menjemputlah Tun M sebagai speaker untuk cakap tentang perjanjian Pangkor. So perjanjian Pangkor yang sebenar ditandatangani pada 29 Januari 1874. Okay, so kita ada lebih kurang 8 hari lah untuk memperingati 150 tahun perjanjian Pangkor. Okay. Sebelum tu saya selalu sebutlah. Saya sebut bahawa tuan-tuan sudah tentulah adalah orang yang seorang pembaca, seorang yang gemar macam saya lah. Atau kita tak boleh nak berhimpun, nak berkawan sekali kan. Dan tuan-tuan mengikuti saya kerana minat tuan-tuan kepada sejarah. Walaupun tuan-tuan ni bukanlah orang yang mengkaji sejarah, tetapi tuan-tuan orang yang cakna ataupun mengambil faham tentang isu-isu sejarah di negara inilah. Dengan segala kudrat yang ada, dengan segala kefahaman yang tuan-tuan ada, saya cuma mengharapkan tuan-tuan sentiasalah menambah ilmu dengan pelbagai bacaan. Sebab ilmu sejarah ni, apa-apa ilmu sekalipun tuan-tuan kena baca. Saya nak ingatkan pada tuan-tuan, kita ni dah berusia. Patutnya kita lebih matang dan lebih banyak membaca lah. Tak kira lah baca buku apa sekalipun. Okey. Dan untuk bidang sejarah ni, tak ada cara lain dah. Tuan-tuan kena membaca. Bila membaca, barulah tuan-tuan ada kefahaman kepada satu isu yang menjadi topik lah yang nak dibincangkan. Dan di dalam media sosial ni ada macam-macam pandangan, tanggapan, perspektif yang berbeza daripada banyak orang lah. So apabila kita nak mencari jawapan, bagi saya bukan semua perkara dalam media sosial ni sesuai untuk dijadikan rujukan. Okay. Okay, so malam ni kita nak bincang sikit tentang 150 tahun perjanjian Pangkor. Sebab dekat poster yang saya up tu, poster tu dia dah berlegar di TikTok. Tujuan promosi adalah untuk menyebut Tun M sebagai speaker yang bercakap tentang kesan perjanjian Pangkor tu lah. So bila dekat bawah tu ada gambar kecil, ada tulisan kecil lah kat situ yang menyebut tentang iktibar 150 tahun menuju peradaban baharu kepada hak pemilik asal dan mengikut acuan kita sendiri. Ini tajuk yang kecil, tajuk kecil di bawah poster tu lah. Sebenarnya dianjurkan oleh NGO mana saya tak tahu, tapi poster tu banyak lah. Dalam poster tu ada banyak NGO. Jadi saya tak pastilah kenapa 20 Januari tu dipegang sebagai tarikh perjanjian Pangkor. Sebab dalam buku perak yang saya kumpulkan selama hari ini menyebut pada 29 Januari. Jadi ini pun satu benda yang dipolitikkan lah oleh orang-orang politik dengan tujuan untuk kononnya nak menyatukan Melayu lah. Sebab-sebab yang saya pun rasa meluat lah nak sembang pasal politik ni. Sebab bila kita tengok orang yang dijemput pun kita tahu ada masalah dengan isu-isu yang sedang melanda pada kroni-kroni dia lah. Tapi saya bukan nak cakap tentang politik.
Tuan-tuan boleh nilai sendiri tu atas pandangan tuan-tuan. Terpulang pada tuan-tuan untuk berpihak kepada mana-mana. Saya bukanlah orang politik, saya bukan peramal politik, saya bukan pengkaji politik semasa. Tapi saya nak menyebut tentang perjanjian Pangku ni 150 tahun dan pada tajuk kecil tu, mengikut acuan kita sendiri. Okey. So, bila saya tengok poster ni, petang tadi sebenarnya saya dah live. Saya memang marah gila-gila lah. Saya memang habis meter lah orang kata. Saya memang meluat-luat lah perasaan saya. Dan saya memang tak save lah video tu, saya tak berani sebab memang saya kata gila-gila. Saya pun, yalah kita pun nak kena jaga diri kita juga kan. Saya pun ada anak bini. Saya pun bekerja, gaji saya pun tak besar mana. Jadi bila saya seorang cakap-cakap ni, saya tak maulah saya dianggap sebagai orang yang duduk dalam bidang politik, yang tiba-tiba nak cakap politik. Sebenarnya bagi saya, kalau kita sebagai rakyat di peringkat bawah ni yang tak menyertai mana-mana ahli politik ni, kalau cakap ni sopa timun, dilenyek oleh doyan. So, tu sudah buat pasal banyak-banyak lah. Jadi siapa-siapa yang dengar video petang tadi, tu rezeki tuan-tuan lah. Apa yang saya kata tu semoga menjadi iktibar dan kesedaran kepada tuan-tuan untuk lebih menjaga bangsa kita ni, khususnya golongan peringkat bawahan macam kita lah. Okey, so apa dia benda yang saya nak cerita ni? Perjanjian Pangku ni sebenarnya satu perjanjian yang dibuat pada tahun 1874. Perjanjian ni khususnya dalam hal Pulau Pinang. Ni cerita rentetan ni mungkinlah sentimen daripada isu Kedah Pulau Pinang yang hilang dah, sengat pi. So, perjanjian 1874 antara yang disebut dalam perjanjian 1874 ialah persempadanan Perak dengan Pulau Pinang lah di Lembah Krian. Jadi pada tahun 1845 Sultan Ahmad Tajuddin telah mengeluarkan memberi satu petition membantah keputusan British mengatakan bahawa Krian adalah milik Perak dan Perak sendiri mendakwa bahawa daerah Krian tu adalah daerah milik negeri Perak lah. Okey. So yang saya jadi panas ni bukan apa. Yang saya duk panas ialah kenapa nak ada title mengikut acuan kita sendiri, sedangkan apa yang nak diubah menuju peradaban baru kepada hak pemilik asal dan mengikut acuan kita sendiri. So kita ni dah merdeka dekat 70 tahun. Kita dah merdeka dekat 70 tahun dan perjuangan tentang bangsa ni dah lama dimainkan. 70 tahun kita duk main sentimen politik Melayu ni dah lama. Bila kita duk main sentimen Melayu ni, apa yang saya nampak ni tak nampak apa. Saya tak nampak apa pun sebenarnya. Bagi saya lah orang yang membaca sejarah ni, tak ada apa pun sebenarnya. Saya rasa ramai yang setuju dengan pandangan saya. Walaupun ada juga segelintir yang tak setuju, tu pulang pada tuan-tuan. Tapi pada saya, duk sembang pasal perjuangan Melayu ni sebenarnya apa yang nak diperjuangkan? Saya duk nampak sekarang ni, dulu saya tak perasan lah. Tapi bila saya perasan, bila law ni saya duk nampak politik ialah, bila parti A kalah, parti B akan korek segala masalah duit lah, segala masalah apa semua ni bawa pergi mahkamah. Okey. So, parti B ni kena dakwa. So, parti B ni duk pusing cari jalan macam mana nak selamatkan diri. Nak selamatkan diri. Nak jadi cerita menang. Tiba-tiba mainlah kerajaan tebuk atap ke apa ke tu ke, menang. Bila menang, yang B ni pula, kes dia tu dibebaskan. Kemudiannya, dia dakwa pula yang A. Yang penyokong hak B tadi ni duk sorok lah, seronok. Sorak. Menyorok, kata, oh ni betul lah, hampa ni jahat, pompang. Dia sebenarnya 2 kali 5 kali 2, adalah Melayu kena bodoh. Sorry lah saya cakap kasar sikit tu. 2 kali 5 kali 2, adalah Melayu kena bodoh. Sebenarnya politik ni, dia selamat diri mereka je. Dia main isu perjanjian Pangku apa semua ni nak kembalikan kepada yang hak ni apa dia? Apa yang nak dikembalikan kepada yang hak? Dalam perjanjian Pangku, kalau kita faham betul, selepas kita merdeka, dalam perlembagaan menyebut, selepas British keluar dari tanah Melayu, segala perjanjian itu terbatal dan diserahkan kepada kerajaan persekutuan. So yang bodoh adalah Perdana Menteri yang pertama yang bersetuju bahawa untuk menanggung segala beban yang telah dibuat oleh British kepada negara-negara Melayu. Siapa tak batal zaman tu?
kenapa semasa perlembagaan dibuat, kenapa tak mau batal benda tu? Kenapa tak batal terus? British dah bagi peluang lah. Pasal apa tak mau batal? So dekat 70 tahun kita merdeka ni, benda tu kita pusing main. Oh, kita kena perjuang hak Melayu, kita kena perjuang hak Melayu, kita nak kena perjuang hak Melayu. Apa yang nak perjuang tuan-tuan? Saya nak tanya tuan-tuan semua, apa yang nak diperjuangkan sebenarnya? Saya nak tanya tuan-tuan, apa hak istimewa orang Melayu? Apa hak kita sebagai orang Melayu? Apa dia yang istimewa sangat menjadi orang Melayu ni? Tanya abang main kat saya, apa yang istimewa? Bahasa Melayu tu menjadi bahasa teras kepada negara ni. Bahasa utama. Tapi berapa puluh tahun bahasa Melayu tu tak selesai sampai sekarang. Dasar meritokrasi. Nasib baik ada UiTM. Tu pun dah mula nak dimasuki oleh kaum bukan Melayu. Nak salah mereka ke? Mereka pun ada salah, ya, saya akui memang mereka ada salah. Tapi mereka sebagai bangsa yang main duduk sini, memanglah mereka ambil peluang. Tapi kita ni, pemimpin-pemimpin kita, yang kita duduk lantik ni, Perdana Menteri dah sampai 11 dah. 10 ke 11? 10 dah Perdana Menteri. Apa yang istimewa? Saya nak tanya tuan-tuan, apa istimewa menjadi orang Melayu ni? Apa yang tuan-tuan dapat daripada hak istimewa orang Melayu tu? Abang main kata dia. Kita dapat kerja penjawat awam ni, yang mana duk minta kerajaan ni, pasal orang kaum bukan Melayu dia tak mau. Itu saja. Pasal dia kata gaji kecil. Cuba kalau mereka pun teruk macam kita. Hampa ingat kita ni penjawat awam ni, apa boleh dapat kerja ke? Kita kena bersaing dengan mereka juga tau. So apa yang istimewa jadi orang Melayu? Abang ambil kat saya. Apa yang nak ikut acuan, apa yang nak diikut acuan sendiri? Sekolah Cina pun tak boleh hapus. Apa yang istimewa tuan-tuan menjadi orang Melayu ni? Abang ambil kat saya. Saya ni bukan apa. Saya tak suka bila satu-satu benda sejarah ni dimainkan secara politik. Duk main politik lah. Duk main politik, nak cerita semangat Melayu. Carilah satu isu. Konon-kononnya nak perjuangkan bahasa Melayu. Apa benda? Apa dia? Tanah Rizab Melayu ni, Pak Lang. Tanah Rizab Melayu ni murah tau. Sangat murah. Patutnya tanah Rizab Melayu ni, tanah yang kena mahal. Lebih mahal daripada tanah antarabangsa. Sebab tu tanah khas. Tapi tanah Rizab ni murah. Jadi terbalik pula murah. Lepas tu tanah Rizab ni berapa banyak orang Melayu dah jual dah tukar dah. Memang saya tadi petang memang saya marah tu. Ni pun duk marah tak habis lagi. Saya tak mau nak marah sebenarnya. Tapi saya tak suka bila orang duk main isu politik. Duk tunggang sejarah kita, duk tunggang bangsa kita ni. Konon-kononnya inilah perjuangan bangsa kita. Pasal apa masa ada kuasa tak mau buat? Pasal apa masa ada kuasa, semua-semua ni tak mau dipindah? Pasal apa? Tanah Siak betul. Tanah Rizab boleh suap. So apa yang istimewa jadi orang Melayu ni tuan-tuan? Ni semua retorik politik semata-mata. Sebab tu Dr. Ismail pernah kata satu hari nanti orang Melayu akan mempertikaikan hak istimewa ni. Memang semua saya pertikai. Saya akan jadi orang pertama yang pertikai apa hak istimewa orang Melayu ni. Abang baca tu buku Tun Dr. Ismail. Tun Dr. Ismail ni orang yang banyak menasihati Tun Razak dan Tunku Abdul Rahman. Orang yang menasihat supaya dibuat Felda ni adalah Tun Dr. Ismail. Kalau Tun Dr. Ismail tu tak nasihat supaya buat Felda, mampus merempat dah orang Melayu ni. Sekolah kebangsaan tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan faham. Sekolah kebangsaan tu. Sekolah tu kan semua orang Melayu. Kebangsaan tu tahu tak maksud kebangsaan tu? Kebangsaan tu maknanya semua. Semua kaum. Bila namanya sekolah kebangsaan, patutnya semua kaum ada dalam tu. Tak apalah sekolah menengah. Adalah orang Cina, orang India yang boleh duduk sekali. Tapi banyaknya private. Sekolah rendah ni tuan-tuan.
Dia tak boleh tulis dah sekolah kebangsaan ni. Dia kena tulis sekolah jenis kebangsaan Melayu. Buat dalam bracket M. Tahu dah ni semua ni sekolah ni semua orang Melayu. SJKT ni semua sekolah Tamil. Orang India semua. Hak ni sekolah Cina semua. Senang. Alang-alang lah. Alang-alang nak buat pengasingan. Bagi asing terus. Yang duk terhegeh-hegeh tak mau nak tunjuk kata resis ni orang Melayu lah. Apa baca komen di mana-mana pun. Oh, kita tak boleh kata kat mereka, kita kena bersatu, kita tak boleh resis. Yang duk kata ni bangsa sendiri juga. Oh, kita tak boleh resis dengan mereka. Dah hampa sokong mereka. Apa duk kata tak resis. Lain lah ambil semua. Parti Cina dua-dua kiri kanan dia makan. Tak kira lah hak PH ke, hak apa ni PN ke, dua-dua ada Cina. So apa dia yang istimewa sangat ni jadi orang Melayu? Pagi makan pagi, petang makan petang juga. Marah kan. Tapi tengah malam lah. Sebab tu saya buat tengah malam. Supaya saya boleh kontrol marah saya. Tapi memang saya panas, saya memang tak suka. Sebab saya tahu tengah law ni duduk panas isu nak naik mahkamah. Kes apa, Pandora Box duduk kena buka apa semua. Tiba-tiba duduk main sentimen nak perjuangkan Melayu. Nak dapatkan sokongan Melayu. Bila dapat kuasa, apa mereka buat? Ada mereka tolong kita. Alah bagi buka KWSP. Bagi orang ramai-ramai ambil. Alasan pasal tak ada duit. Sebenarnya kerajaan tak ada duit lah. Kalau ada duit, pasal apa dia nak bagi hampa ambil duit KWSP? Duit EPF tu masa hampa tua. Memanglah orang kata, tak tentulah nak boleh hidup tak boleh hidup. Tak apalah kalau hang nikah tak kesian bini hang. Duit EPF hang tu untuk anak bini hang. Kalau hang mati. Kalau hang hidup, masalah. Dia lah rejuh ni. Aduh, saya tak boleh. Saya minta maaf tuan-tuan. Saya memang panas. Malam tadi petang memang saya panas tu. Kat sejam kot lah saya lah. Saya tak habis-habis. Ni pun saya tak habis panas. Bila kita cakap pasal Melayu ni, saya nak bantu tuan-tuan ni. Saya main daripada kampung tau. Saya main daripada kampung. Saya berlemuih. Orang tua saya pun bukan senang. Saya dari Peradik 6. Saya nak sulung. Saya nak mengaji di universiti. Tapi peluang saya tu tak ada. Tak ada siapa pun tolong saya. Saya usaha sendiri. Saya usaha sendiri tu macam mana Cina yang main sini. Semua usaha sendiri. Yang mereka duk rajin petikai. Dia kata orang Melayu dapat hak istimewa, hak istimewa, hak istimewa. Bukan semua orang Melayu yang dapat istimewa tu pun. Saya salah seorang yang tak dapat. Saya kena bersaing juga. Umur saya 35 baru saya dapat masuk universiti. Buat PJJ di UXM. Pakai duit sendiri. Tak ada siapa pun tolong saya. Tak ada sekok pun Melayu. Tak ada pun orang politik, parti politik mana pun main tolong saya. Semua kena ketiak sendiri macam mana Cina tu lah. So apa yang hampa duk main sentimen hak istimewa Melayu ni? Kita ni hari cari duit saya lah. Duk buat live. Saya nak cari duit. Duk belajar lah. Macam-macam buku saya duk baca lah ni. Saya duk baca ni. Psychology of Selling ni. Ni. Daripada bidang sejarah, saya pergi baca buku nak buat bisnes. Ada dapat pinjaman mara, bantuan mara. Tak dapat pun. Banyak senang nak minta bantuan mara. Apa yang istimewa jadi orang Melayu ni? Tak ada istimewa apa pun. Alasan pasal ramai. Ramai lah pasal kita ni negara kita. Lepas tu bila orang bertikai kata hampa mau semua pendatang, hampa marah. Tapi nak tanya kat hampa lah. Reverse psikologi dia, apa dia yang istimewa hampa jadi orang Melayu? Yang hampa duk bertahan sangat tu. Lepas tu duk kena tipu dengan orang-orang politik. Mereka ada nyedar. Mereka nak lepas daripada kes mahkamah. Mereka duit sapu juta-juta. Bukan juta, bilion tu pun. Tak kira lah kiri ke kanan ke sama. Apa bayang 1 bilion? Gaji kita ni, gaji minimum kita di Malaysia ni 1,500. 1.5 bilion, boleh berapa orang bayar gaji sebulan. Tapi duit tu mereka seorang je pegang.
Tak gila ke? Anak bisnes lah, abad lah cakap betul. Tak rekod lah bang, memang saya tutup. Tak apalah tuan-tuan, atas tuan-tuan semua. Bab politik ni atas masing-masing. Tapi saya sebagai orang sejarah, saya menceritakan kebenaran. Saya bukan nak jadi hero. Tapi bila sentuh tentang bangsa ni, saya panas. Saya main pada kampung, saya membesar di kampung, saya percaya bahawa perjuangan Melayu ni adalah perjuangan yang suci, perjuangan yang boleh menyelamatkan orang Melayu. Tapi bila saya main kuitor, pergi besar kuitor, rupa-rupanya sini semua retorik semata-mata. Semua membuhung. Saya ingat bila saya balik mai, saya boleh bantu negeri saya, apa pun tak jadi. Nak kena pergi hemoi, nak kena pergi cakap manis, nak kena pergi mengesot. Saya main politik lah. Saya bukan style aku tu. Saya tak suka. Apa nak marah, ikut suka hamba lah. Orang politik lah terutamanya. Saya tahu dalam ramai-ramai ni pun ada orang politik. Tapi terpulang pada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan betul-betul nak pejuang macam bangsa ni, pejuang betul-betul. Semalam 3 kali saya live pasal Kampung Baru. Saya tanya, Kampung Baru ni tuan-tuan, dia dapat bantuan 25 juta setahun tau. Kampung Baru Cina. Ada 600 Kampung Baru. 60% daripada Kampung Baru ni dah dapat geran tanah. Mereka dapat geran tanah. Dan baki daripada Kampung Baru yang masih tersisa sampai hari ini, mereka dapat bantuan 25 juta setahun. Peruntukan khas daripada kerajaan. Hampa yang duduk di kampung Melayu ni, mak bapak kita yang duduk di kampung Melayu ni, ada dapat bantuan apa ke untuk kampung kita? Yang duk bagi kampung Cina ni pasal apa? Awak masalah teruk sangat ke apa? Kampung Melayu ni nak minta peruntukan untuk baiki dewan, terpaksa kutip duit. Lagi orang kata saya sebut macam ni, orang kata saya resis. Bukan saya resis, saya bertanya, saya tanya ni hak saya sebagai orang Melayu di negara ni. Ni hak kita ni tak pernah faham pasal hak kita ni sebagai rakyat. Tak pernah diajak pun apa hak orang Melayu ni. Di sekolah hampa pergi belajar, sejarah. Ada orang cerita kat hamba. Apa hak kamu sebagai orang Melayu? Ada orang cerita. Hak saya hak istimewa. Apa dia hak istimewa? Agama Islam, bahasa Melayu. Tak apalah tuan-tuan, tu saya sekadar nak selingan saja. Tapi saya memang saya panas lah. Saya cukup inti dengan apa nama Tunku Abdul Rahman. Walaupun dia main pada Kedah. Saya main inti dengan dia. Saya abang tu terang lah, senang. Kan? Apa saya nak puji-puji. Saya baca sejarah dia pun saya sakit hati. Punca pada dia semua. Orang tanya apa-apa nyeh. Nyeh sampai kesut. Bila main Soekarno, sabut. Saya nak maki-maki dia tu. Lagi satu, saya bukan nak suruh tuan-tuan pergi katuk orang ke apa. Tak. Saya pun nak kata, tak, saya bila kita bercakap pasal hak kita ni, adakah kita resis? Saya pun pelik lah. Pasal apa bila kita nak cakap pasal bangsa, kita dianggap resis? Hak kita kot. Suka hati kita lah nak cakap apa pun. Negara demokrasi. Kalau kata kebebasan bersuara tu disekat, baik hambat negara ni jadi sosialis. Senang. Ni dalam buku ni saya tulis tuan-tuan. Ni saya buat live ni, saya nak habis ni buku ni. Alhamdulillah dalam masa 2 hari saya dah habiskan, ada orang dah beli, 4-5 orang dah beli. So ada baki lagi 3. So 3 kopi ni saja daripada 300 yang diterbitkan.
Oleh Pusakawan Arif Pahang ni buku saya kulit keras ni. 120 muka surat. Tentang pasal kampung baru. Tapi ni fokus kepada Pahang. Saya tak fokus secara umum. Bila saya tulis secara umum sangat besar. Skop kajian tu sangat besar. So kalau tuan-tuan nak buku ni ada 3 ya. Tuan-tuan boleh. Tuan-tuan nak boleh tuan-tuan PM saya lah. Tinggal nombor telefon ke macam mana ke. Nanti saya WhatsApp lah. Ni saya nak publish. Kalau nak tahu yang lain-lain tu, tuan-tuan boleh tengok video saya sebelum-sebelum ni lah. Ada 3 video saya jelaskan apa isu kampung baru. Ni malam ni saya tak mau nak hurai dah pasal kampung baru. So tuan-tuan nak sedap tak sedap tu tuan-tuan punya pasal. Nasib abang masing-masing. Tuan-tuan nak marah kat saya, marah lah. Saya pun tak larat cakap dah, bubuh mulut dah. Bubuh dah mulut saya. Saya duk cakap pasal sejarah. Saya duk cakap pasal kesedaran. Orang Melayu ni kena katok kepala, kena tibai, kena tunjai, baru kita kena bangun melawan. Lama hari ni bila kita duk habis kita, siapa pun tak ambil pot. Alhamdulillah lah tuan-tuan yang menonton malam ni, ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama dengan saya, untuk dengar apa yang saya cakap. Maknanya tuan-tuan ni masih lagi ada kesedaran untuk menjuangkan nasib bangsa. Kalau tuan-tuan piduk kat Twitter, mampus terus. Lagi tak boleh masuk. Semua, tak apa, kita semua hak sama rata. Semua satu bangsa. Okey. Sebenarnya apa contoh perjanjian, apa benda sebenarnya perjanjian Pangko ni? Perjanjian Pangko ni adalah satu rentetan daripada peristiwa yang memang dirancang oleh British. Tuan-tuan boleh baca lah apa yang Dr. Azmi dia tulis dalam dia tengah duk menulis tu. Okey. Perjanjian Pangko ni, dia bermula dengan satu pergaduhan di antara Haisan dengan Gihin. Cina dengan Cina bergaduh. Negeri Melayu yang jadi mangsa. Tak ada punca pun. Cina dengan Cina bergaduh. Negeri Melayu yang jadi mangsa. Kalau tuan-tuan baca dalam buku William Pickering, The Chinese Protector, semasa dibuat, masa perjanjian ni ditandatangani di atas kapal Pluto. Di antara Sultan Perak dengan Andrew Clark. Dan di bawah tu William Pickering dengan wakil Haisan Gihin. Benda yang tak diceritakan ialah perjanjian tu ditandatangani serentak. Menyerahkan Perak, mendamaikan Cina. Nombor telefon Tuan Herman Hassan sama. Saya bukan Herman Hassan. Saya Herman Roslan. So, bila ditanya, saja aja British buat tanya. Bila tulis dalam rekod. Sebab orang yang kaji sejarah ni, dia selalu, dia tak faham kenapa dia kaji sejarah. Saya minta maaf lah saya cakap tu. Orang-orang sejarah ni, hampa masih lagi terbelenggu dengan British. Hampa percaya habis-habis dengan British. Apa yang British tulis, ini adalah rekod primer. Kita kena pegang pada rekod primer dan kita kena percaya. Tentang agak-agak lah. Takkan semua British tulis tu betul. Mereka tu kapiak. Mereka tu pun membelik, memburung. Takkan semua benda kita kena percaya. Ada benda yang kita rasa betul-betul lah. Ada benda yang kita rasa tak betul, kita lawan. Janganlah tulis kaji sejarah ni. Sekadar nak tulis nak dapat PhD. Tulis sejarah ni kita nak berjuang untuk bangsa kita. Sejarah ni adalah contoh kebenaran. Sebab sejarah inilah yang memulihkan bangsa. Menjadi baja yang menyuburkan pokok-pokok yang akan tumbuh satu masa nanti. Pokok-pokok tu adalah anak-anak kita. Tak kasihan ke kat anak-anak kita? Bila cakap saya sejarah, ya saya minat sejarah. Tapi apa tindakan tuan-tuan dalam bidang sejarah ni? Adakah tuan-tuan bantu orang sejarah? Setahun lebih kurang 4,000 graduan sejarah dihasilkan. Daripada 4,000 ni berapa orang saja yang betul-betul dapat pergi kepada final buat PhD. Dan bila mereka buat PhD, apa semangat mereka? Banyak daripada mereka ni hilang macam tu saja. Kita sekarang ni menghadapi masalah kehilangan pakar sejarah. Bila mati seorang, who kicking? Siapa boleh ganti? Siapa boleh ganti? Kita hilang Prof tu saya tak ingat dah. Saya bisa jumpa dia sekali je.
Dia ekologi daripada UM. Bila dia mati, tak ada siapa ganti dia. Orang sejarah ni dah kuih tak ada. Apa bayang kalau bidang agama, tok-tok guru, ulama ni dah mati seorang-seorang. Sama lah juga bidang sejarah. Sejarah kita ni hari ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu kat tuan-tuan, di luar negara ni, sejarah kita ni ditulis oleh orang bukan Melayu. Hampa ingat orang Melayu ke tulis sejarah ni dah eksport ke bawa ke luar negara? Prof. Sultan 1, betul. Tuan Amin. Tak ada orang ganti dia. Buku dia pasal Kedah Tua. Tak ada siapa ganti dia. Tuan-tuan pergi keluar negara. Cuba bila tuan-tuan fly pergi keluar negara, tuan-tuan tanya orang putih. Pergilah kat library ke, museum ke. Orang yang related dengan bidang sejarah. Jangan duk pergi tanya orang berjalan tak tahu hala tu. Pergi tanya kat dia, do you know Malaysian history? What do you know about Malaysia? Dia akan cerita KLCC, dia akan cerita Bukit Bintang, tempat yang sonok-sonok. Yang Kutu Rayau ni lah. Kalau hampa pergi tanya dekat orang-orang macam dekat SOAS, dekat Arkib Britain, dia pun mesti tahu sejarah kita. Tapi bila tanya who is the Malay, siapakah orang Melayu yang menulis sejarah? Yang ada tulisan dia dalam rak-rak universiti di Eropah. Tak ada tuan-tuan. Duk sembang kemas dalam kita je. Saya tak apalah, saya bakar diri. Saya ni budak, saya tengah buat master dalam sejarah. Baik pilih orang nak kata apa. Saya pun tahu game politik dalam universiti ni macam mana. Baik pilih lah. Saya pun tak harap nak jadi pensyarah di universiti. Prof. Mukti bukan, dia bidang komunikasi, dia bukan orang sejarah. By law dia tak boleh cakap pasal sejarah. Tapi pasal dah tak ada orang sejarah, bagilah orang macam Prof. Mukti tu cakap. Tapi tak apalah, dia boleh kontrol. Main jenis Prof. Nahu Arab dengan Prof. Matematik, lingkup terus orang Melayu. Ini pun jadi masalah. Tu tuan-tuan, bidang sejarah ni macam saya kata, dia hampa tak ada cara lain dah, hampa kena membaca. So hampa nak baca macam mana hampa nak tolong? Hampa kena beli buku. Buku yang diterbitkan oleh universiti. Siapa-siapa jual buku pun hampa beli baca lah. Bukan hampa nak kena turun site. Bukannya hampa nak kena pergi turun lapangan, pergi baca primer record dan sebagainya. Bukan hampa nak kena habis sampai berpuluh-puluh hari. Nak menulis satu buku sejarah, ambil masa, tesis. Saya buat cerita saya tak mau cerita orang lain. Saya buat tesis degree saya yang simple ni, diterbitkan dalam bentuk buku macam ni. Hampa tahu ambil masa setahun. Hampa baca ni tak sampai pun seminggu. Belakang saya ni, belakang saya yang tuan-tuan tengok ni semua kebanyakannya ditulis dalam bahasa Inggeris. Majoritinya adalah orang Cina. Hampa nak dapat buku orang Melayu yang tulis pasal masalah sejarah berkaitan apa-apa je masalah, susah. Ada tapi susah. Berapa kerat saja. Perjanjian Pangkur ni bergaduh Cina dengan Cina, negeri Melayu yang hilang. Alasan dia, hampa tahu apa alasan bila ditanya kepada Hasan Nagihin? Kenapa hampa perang? Hasan Nagihin jawab, pasal pembesar Melayu yang ajak kami perang. Ngah Ibrahim dengan Raja Ismail yang ajak kami berperang. Apa jadi kepada lomba-lomba Ngah Ibrahim? Pernah orang tanya? Ada tak kajian apa kesan kepada Perjanjian Pangkur? Apa kesan kepada selepas kematian Ngah Ibrahim? Tak ada seorang sekok Melayu pun tak kaji. Bila lombong tu habis, bila Ngah Ibrahim mati, lombong dah semua Cina balas. Sebab tu British nak sangat supaya Ngah Ibrahim ni jatuh. Pasal dia orang yang kaya. Dia orang Melayu paling kaya. Kalau hampa baca betul-betul dalam sejarah Perak, ada satu buku tu, sejarah Perak. Adalah dalam koleksi saya. Bukan yang Buyung Adi tulis. Ada satu buku saya simpan. Buku tu cerita, tak ada gaduh pun. Tak berperang pun. Selisih bau je. Selisih bau. Betul buat muka tak perhati. Tak ada bergaduh.
Dalam buku sejarah Perak tu. Nantilah bila-bila saya cari. Sebenarnya tak ada apa bergaduh antara orang Melayu. Silah mana sama-sama Melayu ni bergaduh. Kalau apa betul-betul baca sejarah, tak ada apa orang Melayu sama orang Melayu bergaduh. Kita ni duk bergaduh pecah belah ni bila masuk Cina dengan British. Ni. Ni pun tesis degree. Ni, Hisham bin Zulkifli ni cikgu. Ni buku ni saya terbit. Buku ni cerita apa tu perjanjian Larut, kesan dia. Ni, baca lah. Orang Melayu ni masalah kita ni, bukanlah orang Melayu. Masalah kita ni ialah kita nak kena katok kepala baru kita nak baca. Prof Zahra pun bukan orang sejarah, bukan. Dia bukan prof. Dia tak ada title apa. Dia Puan Zahra saja. Dia bukan doktor, dia bukan prof. Tapi kerana dia mengkaji. Tuan, kadang-kadang kita ni, kalau kita beralah, kita tak apalah, buat pilih lah kat dia ni, agak-agak lah. Kadang-kadang hang kena lah pertahan hak hang. Sebagai Melayu. Bila orang Melayu ambil tanah hang, marah, memang mengamuk-ngamuk, sanggup tikam. Tapi bila bangsa lain mai, tak apalah, ambil lah. Ambil, tak apa. Ambil lah, bayar lah kat saya 4-5 ribu pun tak apa. Oh, mau kata orang Melayu, bang. Sama-sama Melayu, bang ketuk bang. Okey. So, apa perjanjian Pangku ni? Perjanjian Pangku ni dia banyak rentetan. Macam saya contoh tadi, dia berpunca daripada pergaduhan di antara Haisan dengan Gihin. Dia berkait juga dengan apa perang Nyonya Cantik di Kulim. Kalau apa betul-betul baca the Big Five Family, ada satu jurnal yang menceritakan tentang macam mana tercetusnya perang Larut ni. Dia akibat daripada, ialah memang ada cerita pasal apa seorang lelaki Gihin bercinta dengan perempuan apa Haisan. Nak jadi cerita pula adik kepada Kongsi Gelap pula, ketua kepala kawasan tu bercinta. Lepas tu nak jadi cerita bergaduh. Tapi part of cerita tu yang selalu digembar-gemburkan dalam sejarah yang ditulis orang putih ialah sebenarnya mereka bergaduh pasal candu. Candu ni ditanam di Kedah. Kedah ni salah satu negeri yang mengeksport candu paling besar di tanah Melayu. Kedah ni champion macam-macam bang. Kedah ni apa yang tak ada negeri lain, Kedah ada. Dulu. Kedah tanam. Kedah ada candu. So, mereka bergaduh candu di Kedah. Kemudian mereka tarik masuk dalam perang Larut. Berebut kawasan. Kononnya berebut kawasan Biji Timur. Memanglah ada bergaduh-bergaduh tu apa semua. Kalau baca dalam Wilim Puteri pun memang ada. Bergaduh. Katanya Haisan, kalau tak salah saya, Haisan tu berpihak kepada Ngah Ibrahim. Lepas tu Gihin berpihak kepada Sultan Perak. Kononnya kedua-dua ni duk masa muka berebut kuasa. Sultan Perak tak suka pada Ngah Ibrahim pasal dia kaya. Dan Ngah Ibrahim tu memang seorang yang sangat kaya. Memang kaya pada zaman dia. Ada tulis dalam banyak buku lah berkenaan dengan Ibrahim ni. Dia orang yang sangat kaya. Tapi orang tak puas hati. Bukan orang tak puas hati, Sultan Perak pun tak kisah dia kaya. Yang duk tak puas hati ni British. Pasal British tak dapat kawasan Lombok Biji Timur yang dikuasai oleh Ngah Ibrahim. Ngah Ibrahim ni pioneer Melayu dalam Biji Timur. Dia seorang satu-satunya bukti, kalau nak kata bukti berjaya tak berjaya orang Melayu dalam Biji Timur, Ngah Ibrahim tu lah. Yang selama hari ni yang kita baca sejarah, Biji Timur ni hanya boleh dibuat oleh orang Cina. Orang Cina saja pandai melambung. No, Ngah Ibrahim tu. Watak dia tu mati terus dalam sejarah. Yang orang duk cerita pasal Larut. Sikit-sikit perjanjian Larut. Sikit-sikit perjanjian Larut. Sikit-sikit perjanjian Bangku. Haisan, Gihin. Ni watak Ngah Ibrahim tu siapa yang gaji?
Amirul hanya duk petik-petik nama politik pula. Tak kira orang marah. Okey. Okey. Ni kata dalam buku ni, saya baca petikan buku ni. Dalam Penang Gazette bertarikh 14 April 1860 menceritakan potensi ekonomi Larut. Kawasan pedalamannya sangatlah kaya dengan biji timah dan sejumlah besar pelombor Cina bekerja di situ datang daripada Pulau Pinang. Kedatangan mereka sebagai petambah, pintu masuk ke kawasan biji timah utama milik Sungai Larut dikuasai oleh Cik Ngah Lamat. Cukai tanah harus dibayar kepada Sultan Perak untuk seluruh kawasan itu. Menurut kuasa yang diberikan kepada Cik Long Jaafar dan warisnya hanyalah RM100 setahun. Sementara hasil yang mereka terima dari Larut ialah sebanyak RM5,000 hingga RM6,000 sebulan. Iaitu RM4,000 daripada cukai yang dikenakan ke atas sebahara biji timah bernilai RM20. Bakinya antara RM1,000 hingga RM2,000 itu adalah cukai candu yang dikenakan sebanyak RM120 sepeti. Cukai import beras pula sebanyak RM2 sekoyan, manakala selebihnya adalah RM150 hingga RM200 adalah hasil daripada cukai perjudian. So Ngah Ibrahim ni seriously dia sangat kaya. Yang duk mengacung raja ni, sultan ni, orang putih tu jadilah. Pasal dia kata ni, hang bagi tapak pajak kawasan tu 100 je setahun. Tapi dia dapat hasil daripada semua ni lebih kurang kat 10,000. Berapa? 600, 6, 8, 10,000 lah kita kata. Lebih kurang 10,000 sebulan dia dapat pendapatan. 10,000 hampa kali dengan setahun, dia dapat 120,000. Ngah Ibrahim sangat kaya. Sangat kaya. So orang putih duk adu domba. Ni nak tanya hampa ni, duit pajak ni, duit pajak ni, bila British masuk ke tanah Melayu, bila British masuk ke Perak, apa perkara pertama yang dia buat? Dia kata kami masuk ke negeri Perak, kami tidak akan mengganggu adat istiadat dan agama Islam. Cukai tanah dia balas tak? Cukai tanah tu lah perkara pertama yang dia ambil. Ni tolong weh, hampa buka lah mata. Sejarah ni jangan baca saja. Baca kena faham. Tu tujuan dia. So duit 10,000 tu siapa dapat? Bila Ngah Ibrahim mati? British lah ambil. Lepas tu dia bagi pula kat China. Lepas tu duk main sentimen politik. Oh, kita kena balik pada acuan asal lah apa semua. Saya tak boleh sungguh lah. Tu cerita dah tuan-tuan. Ni dalam buku ni. Ni buku ni. Ni buku ni kawan saya tulis. Saya terbit ni logo saya ni, Gurada Merah ni. Saya pun tak terbit banyak-banyak, tak cetak banyak-banyak. Pasal saya seriau ni, nak cetak dia pakai modal. Saya tak berani cetak banyak-banyak. Apa kata dalam buku Cempaka Sari? Derah Perjanjian Pangku disediakan oleh Roland Bradel, peguam kerajaan negeri Selat. Apa tahu Roland Bradel ni siapa? Roland Bradel ni lah yang buat perjanjian 1909. Dia ni lah yang menjadi wakil Sultan Kedah, Sultan Abdul Hamid dengan menyerahkan kawasan situ ni. Mangkuk you ni. Pandai-pandai apa lagi tanah orang ni. Dia pakai undang-undang dia. Seolah-olah orang Melayu ni bodoh tak ada undang-undang. Tak ada buat fikir. Ni kita nak lawan pecah-pecah. Kita ni nak lawan orang. Kita tu pun kena cerdik sama. Ni lawan tak tentu Allah.
Saya tak tahu apa. Tahu problem. Kat. So, bateri habis. Saya ni bukan apa, tak mau nak pegang. Hello? Okay, test. Oh, okay dah. Nak kena pegang pula dah. Saya ni bukan apa ni, patah. Ni, dia punya ngepik tu patah. Dia bercakap bila pegang mic ni, dia tak syok. Dia tak boleh nak lepas geram. Okey. Dalam perjanjian Pangku, bila kita baca sejarah Perak, yang selalu disebut ialah berlaku perebutan kuasa di antara keluarga dia Raja Perak. Berebut kuasa katanya. Raja Mula Abdullah berlaku pergaduhan di antara Sultan Abdullah dengan Sultan Ismail. Bergaduh, lalah Sultan Abdullah dilantik sebagai Sultan Perak atau Kerajaan British. Kemudian Raja Bandar Ismail menjadi pemangku sultan di mana memakai gelaran Sultan Muda. Okey, semua pembesar dilantik semasa menjadi pemerintahan Raja Ismail dulu diiktiraf. Ni ceritalah kalau dalam sejarah yang orang putih duk tulis ni bergaduh lah mereka dua ni. Mereka ni sepupu sepapat je, tak ada orang lain pun. Bergaduh. Orang putih kata bergaduh teruk. Ni nak beritahu kat mbak no. Yang duk bunuh Bush tu, Raja Sultan Abdullah dengan Sultan Ismail tu, mereka dua-dua rancang. Tu rancangan mereka dua sebenarnya untuk bunuh Bush. Tapi sejarah yang kita baca selama hari ni, seolah-olah bergaduh teruk sangat. Ni dalam buku ni. Pakar Sari. Ni pun saya terbit balik. Tapi itulah bila naik isu barulah kita nak baca. Tak naik isu tak mau baca. Lepas tu duk gaduh salah Cina. Hari-hari meratik salah DAP. Nak lawan DAP tu, biar kita sendiri pun tahu. Kita ada ilmu untuk lawan mereka. Dalam buku Cempaka Sari ni, dia kata perjanjian Pangku yang ditandatangani pada 29 Januari 1874 tidak dapat dinafikan sebagai satu usaha yang dapat mengamankan negeri Perak, memulihkan kekacauan di Larut dan menyelesaikan sengketa politik Perak. Namun begitu pada hakikatnya perjanjian inilah yang memulakan penjajahan Inggeris serta peluasan kuasanya menguasai politik, sosial dan ekonomi negara kita. Mak saya ni orang Perak, tuan-tuan. Kampung Paluh, Lailan Kiri, Botak Kiri, Perak. Saya tak pernah dengar apa cerita tu. Saya kata di Perak tu mereka hidup. Mereka tak pernah dengar lah cerita kata merebak perang ke apa, tak ada. Di kawasan Perak Tengah tu tak ada. Yang duk bergaduh ni larut lah. Tapping tu, satu daerah yang bergaduh, satu negeri yang hilang. Apa tak pelik ke? Okay, selepas perjanjian tu dibuat, pasal apa orang Pasir Salak? Pasir Salak tu kat Kampung Gajah lah, sebelah-sebelah je. Kenapa berlaku kebangkitan pengentangan orang Melayu Perak selepas perjanjian Pangku ditandatangani? Pernah tak tuan-tuan fikir benda tu? Dah buat dah perjanjian. Pasal apa yang nak marah? Benda dah selesai sudah. Tak payah nak bergaduh lah. Ini yang saya kata. Sebenarnya ini adalah satu rancangan yang dibuat di antara Sultan Abdullah dengan Sultan Ismail. Mereka tak perhati. Mereka tak perhati dengan British. Pasal akhirnya mereka ditipu. Kena muhur. Tak tahu pelekok. Itu pun silap juga. Tak tahu pelekok apa semua. Ilmu tak ada. Bukan pasal tak ada ilmu. Pasal undang-undang yang guna pakai pada ketika itu adalah undang-undang British. British pakai undang-undang dia. Masalahnya kita ni tak melawan. Bukan tak melawan macam mana. Kita ni pasal kita tak ada ilmu. Ilmu tu bila tak ada tuan-tuan, duk kena muhur.
Macam contoh Tamil, contoh duk tengok tu. Sign lah surat tanah. Sign tak kerti baca. Sign, tengok-tengok dapat tanah. Macam cerita apa Ranjini Khan. Macam tu lah. Dia kena mohon tu. Tapi plot twist dia, tiba-tiba tanah mutu tu, contoh pada apa tu, tiba-tiba ada ketua imah. Nasib baik ada ketua imah. Macam tu lah kita orang Melayu. Ilmu tak mau cari. Carilah bukan kata semua. Saya kata saya duk kata kat bangsa sendiri. Orang kita ni tak boleh. Bila cakap sikit, sensitif. Pada 3 Februari 1874, British Birch meminta Sultan Abdullah menandatangani pengisytiharan. Masa pengisytiharan, residen memungut semua cukai di semua tempat lah. Dalam ni disebut. Tapi bila hampa baca buku Syarudin Ma'ruf, dia kata orang Melayu yang bangun menentang British disebabkan dia tak perhati kerana kebentaan dan materialism. Dia kata pembesar-pembesar Melayu ni apa bangun menentang pasal duit cukai mereka yang selama hari ini dikutip oleh mereka sudah tidak lagi diperolehi. Jadi sebab itulah Datuk Maharaja Lela ni bangun menentang. Tak, masalah dia. Hang tu main tempat orang tu. Tiba-tiba hang nak tunjuk power. Memang orang tikam hang lah. Ni pun satu masalah juga. Ni tuan-tuan baca lah sendiri. Saya tak maulah nak sebut panjang-panjang. Saya membuka pekung istana pula tu. Baca nilai lah sendiri. Sejarah ni buku dah tulis, fikirlah sendiri. Ni buku orang tulis bagi ni. Buku ni lama, 402 muka surat ni. Buku ni terbit pada tahun 1986, saya terbitkan balik. Pasal tahu dah tak ada dah buku ni. Inilah satu-satunya buku yang menjadi tradisi kepada orang-orang Perak. Nak menceritakan tentang apa sahaja sejarah negeri Perak. Buku ni sampai hari ni tak dicabar. Kalau di Kedah ni ada satu buku bertajuk Tarikh Selah-Selah Kedah. So panjanglah cerita pasal Larut ni. Tapi poin saya ialah pada malam ni tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, tolonglah jangan guna sejarah untuk memenangi hati orang Melayu. Tak payah. Tak payah duk buat orang tahu dah hukum di dada. Sikit-sikit kita kena kembali kuasa Melayu kepada orang Melayu supaya orang Melayu dapat bangun berjuang. Supaya orang Melayu dapat memulihkan sejarah dia, supaya dapat mengembalikan Singapura apa, saya dengarlah sikit ceramah tadi tu, mengembalikan kuasa orang Melayu yang telah hilang. Saya panas tu. Yang selama hari ini duduk berkuasa apa yang dia bagi pada orang Melayu, tak tahu. Waalaikumsalam. Buku ni kalau tuan-tuan nak, ni ada 3 buku. Ni semua buku Perak. Ni baca. Ni semua buku Perak. Buku yang tengah ni, saya tak ada dah. Saya ada tinggal lagi 2 kopi je. Saya memang ada cadang nak terbit, nak cetak balik. So buku ni tuan-tuan hanya boleh beli kat saya saja. Tak ada tempat lain. Kalau tuan-tuan nak, boleh tinggal nombor telefon. Nanti saya WhatsApp. Kalau tuan-tuan nak buku ni, 3 buku ni, yang tebal ni saya jual 60, dan mana 40, yang belakang ni 20. So 120. Tapi kalau tuan-tuan nak, buat main kat saya, tak masuk pos lah 120. Tapi kalau tuan-tuan nak, bagi kat saya 100, 10 siap pos. Tapi buku ni saya ada 2 je. So siapa cepat dia dapat. Kalau nak beli set lah. Kalau tak mau beli set, pulang pada tuan-tuan. Tapi saya nak cerita pada tuan-tuan, saya bukan nak jual buku sangat malam ni. Tapi saya panas. Video-video sebelum ni memang saya jual buku.
Tapi malam ni saya bukan nak jual buku. Tapi kalau nak beli, PM saya. Dalam TikTok live sekali. TikTok, dia harga lain. TikTok, harga lain lah. Buku ni tak ada. Kalau siapa nak, PM saya tinggal nombor telefon. Ada 2 kopi saja last. Tak ada lah. Lepas tu saya nak kena cetak, nak kena pecah cari model pula kat mana. Okay. So dalam buku ni, dia cerita panjang lah pasal airport effect, perjanjian larut dan sebagainya. So tuan-tuan baca lah. Tolonglah baca. Ni tesis kawan saya ni. Tesis degree dia. Ada satu lagi tesis master yang saya tak boleh nak terbit sampai sekarang. Itu pasal biji timah. Okay. Ini saya ada gambar. Adalah banyak gambar lah dia buat. Dia bagi kepada saya. Okay. So, kata dalam ni dia kata, pada 13 Januari 1874, pemimpin China telah dibawa ke Bangkok dengan kapal Avon dan ditandai oleh Sydenham. Perbincangan khusus tentang kekacauan di Larut telah diadakan. Pada 15 Januari di antara Chang Ah Hui, seorang sebagai wakil Haisan dan Chung Ah Yam. Mereka dua Chung, C-H-U-N-G, Chung. Mereka ni satu keturunan je. Kan? Satu keturunan kalau hampa tengok contoh Cina, mereka tak bergaduh. Okey, persidangan ini dihadiri oleh 26 pemimpin Cina yang berkepentingan di Larut. Hasilnya mereka bersetuju berdamai dengan syarat kedua-dua pihak mesti menghentikan persekitaran, meluncurkan senjata dan membinasakan kubu-kubu. Kedua-dua pihak juga bebas untuk kembali bekerja di Larut, melantik Suruhanjaya Pengaman di Larut yang terdiri daripada pegawai British dan 2 orang wakil pihak yang bertelagah bagi menilai kan jumlah ganti rugi dan tuntutan. Pentadbiran Larut akan dikendalikan oleh Residen British. Sekiranya pihak yang berkelahi ini gagal mengekalkan keamanan, mereka akan dikenakan denda sebanyak RM50,000. Okey, nombor 4 tu, pentadbiran Larut akan dikendalikan oleh Residen British. Tak ni, Ngah Ibrahim ni hidup lagi kot. Hampa nampak tak lagi tu? Tuan-tuan tolonglah baca. Dah baca buku ni, pergilah lawat Museum Larut tu. Penat-penat kerajaan simpan. Buat. Nak pelihara rumah tu. Bukan sikit-sikit duit tuan-tuan. Nak baiki rumah ni, makan juta tuan-tuan. Bukan dia pergi congok duk lagu tu saja. Pergilah lawat. Pergi tengok. Sekejap lagi bila bangunan-bangunan tu tak ada, kata orang Melayu ni tak peduli sejarah. Jabatan-jabatan kerajaan tak ambil cakna. Tapi bila dah buat, pakai sekok pun tak pergi. Tak, lah ni apa nak apa naknya. Macam hal lah saya cakap ni, saya panas dengan tajuk ni naknya. Panas pula bila saya tengok muka Tun M ni. Bukanlah saya anti dengan dia, tapi memang saya anti lah sikit dengan dia. Kan? Memang saya anti lah. Dulu saya tak anti dengan dia. Tapi bila saya tahu apa yang berlaku, saya jadi anti. Jadi meluat pula. Betul. Sehingga Museum Batang tu, hampa pergilah ziarah makam Ngah Ibrahim tu, pergilah tukar Fatihah kat dia. Itulah orang Melayu pertama, zaman moden yang paling kaya. Ni, di negeri Melayu ni. So, apa dah, pukul 1 dah. Okay, tuan-tuan, saya pun dah live lebih kurang sejam. Besok saya nak kerja. Yang mana nak buku ni, boleh PM saya, ada 3 buku. Harga saya dah beritahu. Tuan-tuan tinggallah nombor telefon ke, tuan-tuan PM lah saya kalau tuan-tuan nak. Saya terbit buku ni tak banyak tuan-tuan. Saya buat 30-30 saja. Saya pun tak ada kemampuan, saya tak ada modal besar untuk terbit. Sejarah ni bagi saya minat dengan sejarah. Saya sangat passionate dengan sejarah. Tapi bila saya mengkaji sejarah, saya jadi panas. Bila saya tahu hakikat kebenaran. Bahawa banyak benda yang kita kena mahu. Buku-buku yang saya tulis semua tu, dah 5 buku saya tulis. Dah 5 buku saya tulis. Berkenaan dengan orang Melayu. Dulu orang Melayu ni macam-macam lah. Punya hebat, punya kemas, punya kaya, punya segala maknanya apa yang tak ada atas muka bumi Allah Ta'ala bagi ni. Orang Melayu ada.
Tapi bila masuk orang putih dengan Cina ni, rosak dia orang Melayu. Tapi adakah kita nak menyalahkan mereka satu-satu? Kita diberi peluang banyak kali. Kita bagi peluang masa tahun 19, khususnya impact peluang yang paling besar ialah pada tahun 1942 tu. Bila British kalah, British tinggal tanah Melayu, masa tu patutnya, ya Allah, hambatan tempoh masa 6 bulan tu, Soekarno ambil peluang tahun 45 tu untuk mengisytiharkan kemerdekaan. Tapi pada masa tu tak ada siapa sekok pun orang Melayu, pemimpin-pemimpin Melayu yang mengisytiharkan kemerdekaan tanah Melayu. Semua simpan, saya tak mau sebut lah, semua simpan batu tu. Ni saya tak cerita lagi 13 Mei. Kalau hampa dengar cerita 13 Mei, ni saya tengah duk tulis buku ni. Dan saya nak beritahu tuan-tuan. Saya jual buku ni pasal saya nak beli buku. Okey, buku larut ni harga dia 40. Tapi ada 2 kopi je. Kalau hampa nak next, hampa kena, nantilah saya print lain. InsyaAllah kalau saya ada duit, saya print. Kalau tak ada lah, pakai halal lah. Pakai apa yang ada je. Kalau saya tulis buku ni pasal saya nak membeli buku. Ni buku-buku yang tuan-tuan tengok belakang saya ni. Ni semua hasil daripada buku yang saya jual yang tuan-tuan beli ni. Buku yang tuan-tuan beli ni sebahagiannya saya guna untuk beli buku. Kalau membaca 13 Mei lagi yang sikit lagi. Saya sampai lah, saya tinggal setahun dah. Saya tak boleh tulis dari 13 Mei ni. Saya geram. Geram pasal bukan nak geram pasal Cina tu sangat. Geram pasal bodohnya pemimpin Melayu kita. Geram sungguh. Contoh lagi satu, buku sejarah ni dia ada nilai yang tersendiri. Sebab namanya pun sejarah. Saya beli buku At-Tarikh Silsilah terbit tahun 1965. Harga saya dia RM6 saja. Saya beli dengan harga RM300. Ada orang jual RM400 pun. Itulah nilai buku sejarah. Makin lama makin mahal. Dia tak ada murah. Dia macam apa beli rumah. So apa yang ada dalam ni, ni yang hampa tengok belakang saya ni. Ni adalah kata emas saya lah ni. Kalau saya kata saya sesak ni, kalau saya jual ni semua ni, boleh ribu-ribu. Tapi tekan nak jual sayang. Benar nak dapat susah. Cerita sikit 13 Mei. Nantilah saya cerita saya tak boleh, saya tengah panas ni, saya tak boleh cerita 13 Mei lagi, saya tak original. So, itulah saya pun, saya ucapkan terima kasihlah kepada tuan-tuan. Kita pun dah 1 jam, pukul 1 dah. So, saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Malam ni macam rekod lah bagi saya 100 lebih yang live bersama saya waktu tengah malam ni. Saya tak pernah lah dapat live yang ramai sampai 100 dan 100 ni maintain sampai sejam. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih banyak kepada tuan-tuan semua. Apa yang saya kata kasar tu, saya minta maaf. Saya bukanlah nak benci tuan-tuan. Saya tak pernah benci. Saya orang Melayu. Saya sayang bangsa saya. Selama hidup saya ni, saya berjuang untuk bangsa saya dengan cara saya. Saya berjuang untuk anak-anak saya. Saya berjuang untuk anak cucu saya lah. Apa yang saya tulis, saya harap menjadi kenang-kenangan buat anak cucu saya. Dan semoga apa yang saya tulis itu menjadi penerus dan asbab kepada mereka untuk berjuang mempertahankan tanah air ni. Apa-apa pun tuan-tuan, sekali lagi saya ucap terima kasih kerana setia bersama dengan saya sampai sekarang. Apa yang tertulis dalam buku-buku sejarah yang terbitkan hari ini adalah satu nilai yang sangat besar kerana dia memperbaharui sejarah-sejarah yang sedia ada. Dan sejarah-sejarah yang ada pada hari ini ditulis oleh ahli sejarah adalah untuk melawan naratif-naratif yang dibawa oleh penjajah. Tapi sebahagian daripada ahli sejarah kita juga gagal dalam memahami konteks apa yang nak dibawa oleh British, apa yang nak dirosakkan oleh British secara tak langsung. Ahli-ahli sejarah kita banyak masih lagi terperangkap dalam naratif pemikiran barat. Mereka melihat sejarah Melayu dengan cara pemikiran barat. Sedangkan kalau kita betul-betul ada trust jati diri Melayu, maka kita akan melihat bangsa ni sebagai bangsa yang sangat hebat, sangat megah. Dan pernah menjadi satu bangsa yang sangat dihormati oleh bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Kita ada Selat Melaka, dan kerana Selat Melaka itulah kita dihormati, disanjungi oleh bangsa-bangsa lain.
kat atas muka bumi ni. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kalau kita betul-betul faham, kita betul-betul usaha, niat kita yang niat sungguh-sungguh kita nak betul anak bangsa kita ni, insya-Allah Allah mudah. Allah pemudahkan dan Allah tolongkan. Betul, kunut nazilah tu pun baca juga. Tu siap yang solat 12K, solat subuh tu pun buat juga. Terima kasih tuan-tuan. Itu sajalah daripada saya. Kalau yang sekali lagi siapa nak beli buku ni boleh PM saya. Untuk beli set ni saya ada 2 set saja. 2 set saja saya ada. Jadi pertolongan tuan-tuan dengan beli buku saya tu sangatlah saya hargai. Terima kasihlah kepada semua yang telah membeli buku saya selama hari ini. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang membalas apa yang saya duk boleh nak ceramah selama hari ini. Bukanlah saya benci pada tuan-tuan, tapi kerana saya sayang kepada tuan-tuan. Itu sajalah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.